Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para yang lain ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih memberi keizinan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke surau ini untuk mengerjakan fardu solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama untuk duduk lepas subuh ni. Kita dengar kuliah subuh, tazkirah subuh pada pagi ini. Moga-moga ia menjadi bekal kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah jawapan kita depan Allah nanti bila Allah Taala tanya, wahai si Fulan, aku bagi kamu umur 70, 80, 90 tahun, apa kamu guna dengan umur yang aku beri itu? Maka ketika itu bolehlah kita jawab, ya Allah, aku datang sembahyang subuh berjemaah, lepas subuh tu aku duduklah dengan kuliah ilmu-ilmu agama. Adalah jawapan kita, moga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih, insya-Allah. Amin. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Rahsia Alam Malaikat, Jin dan Syaitan. Dia mengupas secara jelas yang berkait dengan alam malaikat, jin dan syaitan, yang mana asas perbincangan kita ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Sebuah karya seorang ulama yang berasal daripada sebelah negara Arab sana, iaitu Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kita dah bicarakan siapa orang dia ni. Bila kita nak belajar sesuatu kitab tu, kita kena kenal dulu. Tambah kita nak membaca sesuatu tajuk yang bukan di alam yang zahir, alam yang gaib. Jadi kita kena pastikan tok guru yang menulis kitab ni boleh ni dipercayai. Kita dah perkenalkan siapa dia. Dan ini berasal daripada sebuah kitab Arab yang bertajuk Alam Al-Malaika Al-Abrar, Alam Jin wa Syayatin. Tu daripada kitab Arab diterjemahkan kepada kita. So kitab ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Ada membicarakan tentang malaikat, jin dan juga syaitan. Dan kita pergi kepada bermula dengan muka surat 101. Kita membicarakan terus kepada makhluk yang bernama jin. Tu kita dah bicarakan pada 2 kuliah yang lalu. Apakah itu jin, apa dia, asal usul jin tu apa dia, bila jin itu diciptakan, nama-nama jin, jenis-jenis jin, kemudian dalil kewujudan jin kita telah bicarakan. Kemudian sampailah kita kepada tajuk pada pagi ini, iaitu pada muka surat 107. 107 itu kita membicarakan habis jin tu dia nak perkenalkan kita dengan yang namanya syaitan. Selalu kita sebut syaitan kan. Mula jin tu dia perkenal dah jenis-jenis bentuk ni. Pagi ni kita nak berkenalan dengan makhluk namanya syaitan. Dia letakkan sini tajuk syaitan dan juga jin. Dan kuliah kita yang terakhir pada 27 hari bulan 8 yang lalu, kita berada pada muka surat 107. Biasa dalam Quran ni kita dengar perkataan syaitan. Syaitan kalau dekat negara Arab tu, kalau budak-budak yang nakal datang masjid surau berlari-lari kan, tepi jalan nakal, dia panggil ya syaitan, dia panggil. Arab lah, kita sini jarang ni, tak ada. Kita orang Melayu ni tak biasa cakap macam tu, tapi Arab tu biasa dia panggil ya syaitan, kata wah syaitan, kata. Sebab apa dia panggil gitu? Sebab orang Arab ni dia faham salah satu maksud syaitan tu, syaitan ni ialah sifat
sifat. Salah satu, dia ada banyak, ada beberapa ta'rif tentang syaitan. Salah satu, syaitan ialah sifat. Jadi mana-mana yang jahat tu automatik dia panggil syaitan, kata, boleh marah orang kan. Ya jahsh, kata, dia panggil ya baral, keldai lah dia panggil bila orang marah kan, Arab. Salah satu dia sebut ya syaitan. Dia menisbahkan kepada perangai itu. Okey, kita tengok kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, disebutkan syaitan dan jin. Dia kata pengarang ni kata, syaitan yang kerap dibahas dalam Al-Quran adalah alam jin. Pertama, dia nak perkenalkan kita kepada syaitan ni. Syaitan yang banyak kita akan jumpa dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ia adalah daripada alam jin. So, pertama kita nampak jin, satu makhluk, kita dah bahas sebelum ni. Syaitan ini dia sebahagian daripada alam jin itu. Okey, dia kata pada awalnya syaitan dia ingin menyembah Allah, tinggal di langit bersama dengan para malaikat dan masuk syurga. Akan tetapi kemudian ia derhaka dengan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Pembangkangan ini merupakan bentuk kesombongan, merasa lebih mulia dan hasad sehingga Allah mengusirnya dari syurga. Tengok Syekh pengarang dia bawakan apa isunya. Makhluk nama syaitan ni dia ada penyakit sombong. Sombong, aba, engkar, istakbara, takabur. Dia aba wastakbara. Dalam bahasa Arab asyaitan, ni kita pergi pengarang dia bawa, kita nak kenal tu syaitan tu kena slow dulu. Tengok apa dia kata. Kalau dalam bahasa Arab dia kata asyaitan ini digunakan untuk menyebut makhluk yang sombong dan membangkang. Perkataan syaitan kalau dalam bahasa Arab dia gunakan untuk makhluk yang sombong dan jenis membangkang. Maksudnya kalau mana-mana makhluk, tak kisahlah manusia ke, jin ke, kita katakan binatang ke, kalau binatang tu boleh berkomunikasi dengan kita, yang mana ada sifat sombong, ada sifat membangkang, dia orang panggil syaitan. Sebab itu syaitan tu dia macam satu bentuk sifat, walaupun dia katakan satu makhluk, tapi dinisbahkan kepada makhluk yang mempunyai sifat sombong kemudian jenis membangkang. Dia ada aba wastakbar. Dia kata ada sifat begitu. Kata ini digunakan untuk menyebut makhluk yang satu ini, yang namanya syaitan ini, kerana kesombongan dan dia membangkang kepada perintah Allah. Mula Allah ni dia banyak makhluk dia. Makhluk Allah ada yang namanya jin, ada namanya malaikat, kan? Ada namanya manusia. Tiba-tiba ada makhluk yang membangkang, Allah Taala syaitan. Kan? Gitu. Macam kalau negara Arab tu dia tengok orang baik-baik okey, mana budak-budak nakal mak rempit tu dia syaitan. Dia panggil syaitan. Kemudian kata pengarang, syaitan juga disebut dengan nama taghut, seperti dalam firman Allah. Dan perkataan syaitan ni banyak kita boleh jumpa dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, dan ada beberapa tempat, kalau tidak silap saya ada 6 tempat dalam Quran disebutkan dengan perkataan taghut. Taghut itu juga lambang kepada syaitan, sebahagian daripada syaitan. Apa dia firman Allah? Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat 76. Allah Ta'ala sebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah Ta'ala kata orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Maksud orang yang beriman ni dia akan berperang pada jalan Allah yang betul. Manakala orang kafir ni dia berperang tapi pada jalan taghut. Maksudnya ada sifat kesombongan, ada sifat membangkang, jalan yang tidak betul. Kerana itu perangilah kawan-kawan syaitan. Tengok disebut sini, faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Dikatakan sebagai
orang kafir yang ada sifat taghut. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Maka syaitan itu dia akan tipu daya dia lemah, dan taghut itu sebahagian daripada syaitan, sifat taghut itu. Dan kita tengok syaitan, satu syaitan kalau banyak disebut syayatin, banyak syaitan. Dia syaitan, satu syaitan, kalau banyak syayatin, manusia, syaitan itu banyak dia. Okey, kemudian kata pengarang, nama ini cukup familiar, cukup glamour di kalangan manusia, sebagaimana dituturkan oleh Al-Aqad dalam kitab berjudul Iblis. Makhluk ini disebut dengan taghut, dan disebut dengan taghut kerana melampaui batas. So bila katakan syaitan itu dia ada perangai taghut ni melampaui batas, itu yang pertama. Kemudian dia ada membangkang Allah. Apa Allah Taala putuskan dia akan lawan. Apa Allah Taala putuskan dia akan lawan. Dan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah. Dia merasakan diri dia itu sebagai Tuhan yang layak disembah. Itu sampai peringkat taghut ni. Dia ada level syaitan, perangai dia lagi buruk sampai taghut. Taghut itu dia melampaui batas pun dia, bangkang Allah pun dia, dan mengangkat diri sebagai Tuhan yang layak disembah pun dia juga. Jenis taghut ni. Kadang-kadang kita dalam mengurus surau dan mengurus organisasi, kita ada jawatan kuasa kampung, kadang-kadang dalam kita punya AJK itu ada jenis makhluk begini. Dia ni nak cari salah aja. Tak tahu Allah Taala cipta dia, otak dia macam tu. Lah kita biasa mengurus kan, ini apalah masalahnya kan. Tapi ada Allah Taala cipta tu macam tu. Dan kita mengurus tu ada jenis 1, 2, 3 orang ni klik dia cari salah je. Banyak benda baik kita buat, tapi dia cari salah, itu tak kena, ini tak kena. Dia kerja dia membangkang. Dia tengok aje. Walau benda baik kita buat, dia akan cari satu angle, ni tak kena, itu salah kan. Ada jenis makhluk-makhluk begitu. Itu sunatullah. Sunatullah bagaimana? Bila Allah Taala ciptakan Adam, Allah Taala ciptakan adanya Azazil. Bila adanya Nabi Allah Musa AS, adanya Fir'aun. Sunatullah begitu. Bila Allah Ta'ala ciptakan namanya Muhammad, adanya Abu Jahal, adanya Abu Lahab, kan? Sunnatullah macam itu. Sunnah manusia pun macam tu juga. Tuan-tuan kalau tengok satu cerita, buka Netflix ke, tengok cerita Melayu, cerita apa, cerita tu baik aja, tak ada cerita jahat. Cerita seronok tak? Tak ada apa pun kita tengok, cerita tu baik pada mula sampai habis. Tak ada apa pun kita nak tahu. Cerita orang baik habis tu. Tak, cerita tu dia kena ada baik, dia kena jahat. Lepas tu berlawan, baik kalah dulu, kalah, lala akhir pun baik menang. Kita pun seronok, gembira, habis cerita tak menang. Sunnah Tuhannya gitu. Dan kita hidup dekat muka dunia ni pun begitu. Kita bersyukur Allah Ta'ala cipta ni kita ni sebagai manusia. Alhamdulillah, sebaik-baik manusia. Tuan-tuan cuba bayang kalau Allah Ta'ala cipta kita ni sebagai jin. Kita ada tengok ke atas tu tengah dulu, dia orang cerita tentang kita lah, kata kan. Allah Ta'ala cipta kita sebagai jin, apa letih kan. Bersyukur kita ni Allah Ta'ala cipta kita sebagai manusia. So sunnatullah ni begitu. Okey. Kemudian kan kata pengarang, dia kata syaitan adalah makhluk yang sudah putus asa terhadap rahmat Allah. Satu lagi yang namanya makhluk syaitan ini, dia dalam bentuk makhluk, tadi kita katakan ada dalam bentuk sifat. Yang namanya makhluk Allah ni dalam kalangan jin ni, yang namanya syaitan ni adalah jenis makhluk yang dah berputus asa terhadap rahmat Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Tapi yang nama makhluk namanya syaitan ini, dia ni jenis makhluk memang dah putus asa. Dia tak ada dah nak mengharapkan rahmat Allah. Kita ni hidup kita dekat dunia ni, Allah Ta'ala uji macam-macam. Allah Ta'ala uji kesihatan, elok sihat, Allah Ta'ala bagi sakit jantung, cek jantung berlubang, Allahu Rabbi. Tengok badan sihat okey semua, tengok jantung berlubang. Badan sihat kena kencing manis lah, sakit jantung lah, buah pinggang lah, kena gaut lah,
Semua ujian Allah. Jalan elok-elok, pergi balik surau bulan, pergi balik Allah Ta'ala uji. Accident, patah kaki, Allah Ta'ala uji. Tapi Allah Ta'ala kata la taqnatu min rahmatillah. Maksudnya rahmat Allah itu kita jangan putus asa. Maksudnya bila sesuatu Allah Ta'ala uji itu ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak beri. Yang baik adalah ujian, yang buruk susah juga adalah ujian. Kadang-kadang kita tu salah faham. Kita ni salah faham. Kita memikirkan yang teruk, susah tu adalah ujian. Kena sakit lah, kesihatan diambil, keluarga diambil, anak, isteri, suami Allah Ta'ala ambil dengan macam-macam ujian. Kita rasakan itu ujian. Tetapi kesenangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tak rasa dia sebagai ujian. Allah Ta'ala beri kehidupan yang senang, Allah Ta'ala beri rezeki yang banyak, melimpah ruah, Allah Ta'ala berikan kita anak yang sihat semua, yang berjaya semua. Kita tak merasakan dia sebagai ujian. Itu kefahaman kita tentang ujian Allah itu perlu kita review balik, tengok balik. Yang menyebabkan kadang-kadang kita tenggelam dalam nikmat yang Allah Ta'ala beri. Dalam ujian, kesenangan itu diuji oleh Allah. Yang namanya makhluk syaitan ini tadi, jenis makhluk dah putus asa. Dia putus asa bila dia ada sifat yang dikatakan atas tadi, aba wastakbaru, sombong, bongkak, dia rasa dia hebat, lepas tu dia nak angkat pula diri dia sebagai Tuhan. Kau dah duduk elok, duduk dekat syurga dulu, dia ada perasaan begitu. Bila Allah Ta'ala uji, tengok dia syaitan ini, dia sebahagian daripada makhluk uji yang duduk, mula-mula diangkat dalam syurga itu. Malaikat pun respect kat dia dari sudut ibadatnya, dari sudut tingkah lakunya, peribadinya, kepercayaan, apa dia menjalankan perintah-perintah Allah, diangkat satu level yang cukup tinggi. Sampai satu peringkat, dia dah berada pada level yang tinggi. Dia dah rasa macam dia tu macam tak boleh terbuat silap. Ni perangai. Dan perangai ni ada juga pada manusia. Kita yang berbelum Allah angkat jadi pangkat besar, ketua paling besar, semua segala-galanya ada hebat. Tak boleh macam kita ni terbuat silap sikit. Gitu. Jadi Allah Ta'ala uji. Bila Allah Ta'ala dah letakkan dia pada peringkat yang atas sekali, malaikat yang hebat, yang sifat malaikat tidak buat maksiat, semua respect kat dia. Dia suruh ibadat dia. Bila Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak ciptakan satu makhluk yang nama dia manusia. Manusia tu pula asalnya dia dah mula goyang. Kan? Dah mula sifat yang bila dia rasa dia hebat tu tadi, ada pencabar, nak dicabar. Allah Ta'ala nak ciptakan yang lain pula, sedangkan dia ni dah bagus, dah perfect semua. Tu dalam kalangan manusia kita pun ada perangai begitu. Dia akan ada penyakit. Bila di atas tu duduk, dah di atas besar pangkat, tak boleh ditegur, tak boleh dikomenkan, semua kira dia tu betul ya. Penyakit ni ada pada manusia. Dan kita kalau ada penyakit gini lah, kena beringat lah, kalau kita ada tu, kita dengan syaitan tu tak banyak beza lah, kan? Kita dengan syaitan sebelah-sebelah, boleh duduk sebelah sama-sama dekat akhirat besok. Jadi bila kita ada penyakit itu, kita muhasabah, aku ni dulu masa muda belum ada pangkat, belum ada kedudukan, okey je dengan orang semua, tak ada, sama duduk, minum, main sama, gelak, ketawa, sepak terajang. Tapi sekarang kenapa dia tak boleh kita dah ada dia orang kata macam mengepak, rasa macam hebat sikit. Penyakit, satu bentuk penyakit Allah Ta'ala uji. Penyakit tu dia akan datang, dan benda tu datang pada syaitan, dan dia kalah sampai satu peringkat dia menjadi makhluk yang putus asa. Bila Allah Ta'ala ciptakan makhluk lain, dia dah putus asa, dia kata tak boleh, dia akan tetap lawan. Kalau kita manusia, Allah Ta'ala kata la taqnatu. Allah Ta'ala uji kita, jangan putus asa, terus tak apa uji. Alhamdulillah Allah Ta'ala uji kita terus. Kita tetap beriman, percaya pada Allah, yakin dengan dunia, yakin dengan akhirat, yakin ada hikmah di sebalik sesuatu berbeza, kan? Yang nama syaitan ni tak, bila Allah Ta'ala uji tu, dia terus cut, dia potong tu, tak ada, dia nak dia juga. Ni abah tu engkar, istakbaru takabur. Tu penyakit. Jangan ada pada diri kita, dia kata. Okey, kerana itu Allah menyebutnya dengan iblis. Kerana itu Allah menyebutnya dengan iblis. Al-balas, iblis tu bahasa Arab jugalah. Iblis
dia dalam bahasa Arab, kalau kita tengok al-balas dalam bahasa Arab bererti orang yang tidak memiliki kebaikan. Orang yang tidak memiliki kebaikan tu maksudnya al-balas. Kemudian kalau buatan ublisa, dia bermaksud putus asa dan juga bingung. Ublisa ni kita pergi kepada dia terma bahasa dia lah. Dia kalau dikatakan ublisa maksudnya putus asa, kemudian dia macam bingung. Kan? Dia tak reti. Kalau kita boleh buat macam mana kita nak mengenali makhluk yang namanya syaitan ni. Kalau manusia, kita kata okey, manusia. Okey, tuan-tuan boleh faham manusia kan. Okey, manusia, kita semua manusia. Ada manusia Nusantara, kan? Nusantara kita tahu dah. Nusantara ialah kawasan kita ni, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, Nusantara, kawasan sini kan. Kemudian kita boleh katakan Melayu, jadi turun. Tadi manusia Nusantara turun, ada nama dia Melayu. Melayu ni ada Melayu Malaysia, dekat Indonesia ada Melayu Brunei, ada Melayu Singapura, ada Melayu sebelah Thailand, ada Melayu. Kemudian Melayu pula tu turun. Melayu, okey, kita kata Melayu yang Malaysia punya Melayu, kan? Melayu Malaysia ni pula apa kita turun? Melayu orang Selangor, walaupun dia ada Jawa, kemudian dalam tu dia ada kategori dia pula. Selangor ni pula apa pula? Suku-suku dia turun bawah tu ada, tapi dia dalam kerangka Melayu. So itu kalau kita tengok manusia, maka bagaimana kita nak menengok makhluk yang namanya jin? Okey, jin satu makhluk yang Allah Ta'ala cipta, satu spesies namanya jin. Kemudian dalam jin itu dia pecah, ada kecil sikit, ada namanya syaitan. Ada dalam golongan jin, ada masuk satu namanya golongan syaitan. Syaitan tu pula, dalam golongan syaitan tu ada golongan kecil nama dia iblis. Iblis tu sebahagian daripada syaitan. Iblis tu pula dia ada kecil lagi, dia akan pergi kepada yang namanya Azazil, makhluk. Itu dia punya bos dia lah. Kalau macam kita, Nabi Allah Adam alaihi salam, betul manusia pertama Adam. Kalau jin yang pertama namanya Azazil. So kita boleh nampak itu rangka makhluk, supaya kita on track lah. Bila kita mengenali makhluk Allah ni on track, tak adalah kita tersasul kan. Kerangkanya begitu. Okey, dia kata. Kemudian kata pengarang, sejumlah ulama salaf menuturkan bahawa nama iblis sebelum berbuat derhaka kepada Allah adalah Azazil. Kata ulama salaf. Ulama salaf ni maksudnya ulama yang 300 hijrah yang pertama. Dia ada khalaf, ada salaf. Kalau ulama salaf tu yang 100, 200, 300 hijrah, itu disebut ulama salaf. Jadi dalam 300 pertama tu, kalau ada ulama-ulama memberi pandangan, maka dinisbahkan sebagai ulama salaf. Jadi ulama salaf ni biasanya ulama yang kata-kata mereka ini bersandarkan kepada hadis Nabi, kalam sahabat, dekat, agak susah untuk berlaku kesilapan. Kalau khalaf lepas 300, lepas 300 ke atas tu dia panggil khalaf. Khalaf ni dia dah mula banyak guna fikiran, banyak guna yang lain, dah agak jauh. Mungkin banyak pentafsiran yang berbeza. So sejumlah ulama salaf dia menyebutkan bahawa nama iblis sebelum dia derhaka kepada Allah adalah Azazil. Azazil. Wallahu alam, dia kata sejauh mana kebenaran pendapat ni pendapat ulama salaf. Okey, habis tajuk tu dia letak tajuk lagi. Tadi tajuk syaitan dan juga jin. Kita nampak rangka dia. Kemudian dia bawa tajuk kepada syaitan adalah makhluk. Dia kata syaitan adalah makhluk, betul-betul makhluk nama syaitan ini. Dia kata pengarang, siapa yang menelaah berbagai informasi tentang syaitan yang dituturkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka ia akan mengetahui bahawa syaitan adalah makhluk. So kita kenal syaitan adalah makhluk yang berakal. Maksudnya Allah Ta'ala anugerahkan syaitan tu ada akal, kemudian makhluk bergerak dan sebagainya. Dia kata jenis makhluk yang ada akal, bergerak, yang boleh berinteraksi. Dia kata bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian orang yang tidak faham. Dia menyebutkan syaitan adalah roh jahat
yang wujud dalam tabiat haiwan, manusia dan mengendalikan manusia ketika telah bersemayam dalam hati dan menjauhkan manusia dari rohani yang baik. Ini disebut dalam daerah al-ma'rifah al-hadithah, muka surat 357. Dia kata ada yang berpandangan yang tidak faham, dikatakan bahawa syaitan ni adalah roh jahat, satu bentuk roh jahat yang wujud dalam tabiat haiwan, manusia. Kemudian dia mengurus, mengendali manusia, menggerakkan manusia ketika telah bersemayam, bersatu dengan hati dan menjauhkan manusia daripada rohani yang baik. Itu dia kata, kalau pendapat katakan sebagai roh yang jahat, dia kata kurang tepat. Dia lebih tepat, kata pengarang, adalah makhluk. Memang betul-betul makhluk yang berakal. Ada jenis makhluk tu namanya syaitan. Okey. Kemudian dia masuk, dia kata apa asal usul syaitan ini? Mana surat beranak dia, kita nak tengok. Kata pengarang, sudah disebutkan di atas bahawa syaitan adalah golongan jin. Syaitan sebahagian daripada golongan jin. Sejumlah ulama klasik, ulama klasik ini ulama lama lah, sama ada khalaf ataupun salaf, mahupun contemporary, ulama yang terkini lah, yang sifatnya semasa, mendebatkan tentang asal usul syaitan ini. Dalil yang mereka pegang adalah firman Allah, wa idh qala rabbuk wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka. Sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat iblis itu dia aba wastakbara. Aba dia engkar, kemudian istakbara takabur. Dua sifat ni penyakit yang paling besar. Kalau tidak, iblis pada ketika itu dia berada bersama dengan para malaikat disebabkan engkar. Aba, engkar, bagi arahan engkar. Dia engkar ni bukan tak percaya, tuan-tuan. Kita faham sikit perkataan engkar. Engkar ni bagaimana? Engkar ni dia bukan tak percaya, dia percaya. Tapi dia nak lawan. Dia kalau kita tak tahu, lain. Kita tak tahu, dan kita tak tahu menyebabkan kita engkar. Satu, tahu kita engkar. Jenis namanya iblis ni, dia tahu, dia engkar. Beza. Kadang-kadang kita ni kita tak tahu, orang kata betul ke gini. Kita tak setuju kan. Ini tak setuju ni. Sebab apa? Sebenarnya kita tak tahu. Tapi once bila kita dah belajar, kita faham. Betul. Gitu. Betul. Okay. Kita percaya. Tapi kita engkar disebabkan kita tak percaya. Sebab kita tak tahu, ilmu tu kita tak ada. Tetapi yang namanya iblis ini, engkar itu dia dah tahu. Dia duduk kat syurga dengan malaikat. Dia tahu Allah tu Tuhan. Dia tahu Allah tu Maha Berkuasa. Dia tahu Allah tu lah yang menciptakan. Dan bila Allah Ta'ala nak ciptakan makhluk yang namanya manusia, dia berapa? Dia tak teruji, tergugat. Kedudukan dia yang hebat, yang tinggi tadi, dah ada pesaing. Yang mana pesaing tu Allah Ta'ala letak lebih tinggi daripada dia. Allah Ta'ala suruh sujud. Sujud tu bukan sujud macam kita sujud kepala, duduk letak ke bawah. Tak. Yang dikatakan sujud itu adalah satu penghormatan, memberikan satu penghormatan kepada manusia yang Allah Ta'ala nak ciptakan. Allah Ta'ala nak ciptakan yang baru, tapi dia tak nak. Contoh, tuan-tuan, kita ni katakan kita ni engineer. Kita ni seorang engineer buat kereta. Kita buatlah mula namanya Proton Saga, Proton itu, Proton ini. Maka lepas 5-6 tahun keluar produk baru. Lepas beberapa tahun keluar produk baru kan. Dan confirm lah produk yang paling latest ni paling canggih lah, yang boleh kita ni sebagai engineer kita fikirkan yang terbaik, nampak canggih. Jadi produk-produk lama tu kena tabik lah yang baru ni, dengan autonya, dengan aksesorinya kan. Menghormati yang baru. Jadi nama iblis ni dia tak nak. Dia tak nak hormat kepada manusia. Gitu je.
engkar dalam keadaan dia tahu benda tu betul. Kita manusia ni maksudnya kita engkar sebab kita tak tahu. Tapi ada tuan-tuan, dalam kalangan manusia ni yang perangai macam syaitan iblis ni. Dia tahu dah, dia faham, tapi dia engkar. Yang ni kita boleh tengok apa yang berlaku kepada golongan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, geng namanya geng Abu Jahal. Dia bukan tak tahu Nabi itu sebagai Nabi, dia tahu. Ni. Ini bezanya. Bukan dia bukan tak tahu. Macam Abu Jahal, dia bukan tak tahu Nabi itu adalah Nabi. Nabi itu dapat wahyu daripada Allah. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Tapi dia engkar, dia memang tak nak. Biasa kalau kita dengar tuan-tuan pun biasa dengar cerita, bila malam je Nabi SAW ni, salah satu amalan Nabi malam dia akan baca Quran. Nabi malam baca Quran. Bila Nabi baca Quran, wahyu turun. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan, beberapa orang kafir ni dia akan datang, pergi duduk bucu rumah Nabi, duduk dengar apa Nabi baca, dengan wahyu apa Nabi nak baca. Tengok, sebab dia tahu dengar wahyu, apa cerita daripada langit. Sebab Nabi dia dapat wahyu, dan bila dia sebut tu dia tahu dengar cerita, dia dengar. Sampai satu peringkat Abu Jahal ni satu hari tu duduk keliling rumah Nabi waktu malam dengar Nabi baca, duduk bertembung, duduk berlanggar balik-balik. Dan balik tu bertembung dengan Abu Sufyan. Pian, kau buat apa ni Pian? Dia kau skodeng Nabi juga ke? Pian pun kau pun skodeng Nabi ke? Apa tu? So Pian dia tanya, kau sebenarnya kau tengok Muhammad ni macam mana? Kan? Bila dia dah bertembung dengan geng-geng kafir ni kan, masa tu Abu Sufyan dia masih kafir lagi. Bila dia bertembung, dia tanya, dia kata, Abu Jahal, kau tengok sebenarnya Muhammad ni macam mana, betul ke tak? Dia kata, kan? Bila kita dah tahu, maksudnya aku ada masalah sama, kau pun ada masalah sama. Sebab tu kau skodeng, sebab tu aku skodeng. Sebab kita ni percaya tak percaya dengar betul ke Muhammad. Orang lain nampak malu segan, kita ni pembesar kan, ada sifat ini kan. Kau ni sebenarnya Muhammad ni macam mana, apa pendapat kau? Kan? Bila ditanya kepada Abu Jahal, dia kata Muhammad ni sebenarnya kau bukan tak tahu, dia ni pada kecil Al-Amin, dia memang betul semua. Tapi takkan semua tengok, dia ada perangai dia tu, perangai Abu Jahal tu. Dia kata, takkan semua nak pergi kepada kabilah Quraisy, dia kata kan. Nak orang-orang datang masa tu, orang buat haji semua, Suqiyatul Zamzam, apa ni, Bani Abdul Muttalib, semua ni bagi saya dah 5 minit lagi. Bani Abdul Muttalib ni, kaum Quraisy ni diberikan kelebihan. Dia ketika itu ada Sufyan, ada Makhzumi, yang Abu Jahal ni dia kabilah lain. Jadi dia tengok semua benda-benda yang baik, kelebihan yang hebat-hebat ni dia letakkan kepada Quraisy. Sampailah Nabi pun daripada Quraisy. Kalau itu kaum aku, suku aku, kata Abu Jahal, apa yang ada? Tengok, dia bukan tak percaya Nabi tu, dia percaya, tapi dia sifat dia engkar dalam keadaan dia tak, dia tahu. Dan ini disebut berulang kali dalam Quran. Kalau tuan-tuan buka Quran, baca ayat tu, tadabbur, tengok cerita, tambah juzuk 30, start pada amma yatasaalun, abasa wa tawalla, an-nazi'at, surah al-qisar yang pendek-pendek ni semua menceritakan, kebanyakan menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrikin Mekah ni yang dia kenal Tuhan, dia tahu, tapi dia engkar. Sebab itu ketika mana mereka ni besok dekat akhirat, besok tak dia buat apa, tak boleh nak jawab depan Allah, sebab dia tahu, dia engkar. So kalau kita ni ada penyakit itu, kena tengok lah, kena perhati balik diri kita. Benda kadang-kadang kita ni, kita perlu ada sifat tawaduk, rendah diri. Dengar kalau benda tu betul, betul ni, aku tersilap, mengaku. Tak, sebenarnya dia tidak merugikan kita. Kita kena ada sifat tawaduk tu, rendah diri kena ada. Takabur tu, kita kena tengok tempat yang sesuai. Dia kena ada sifat ego, sombong tu, tapi letak pada tempat yang betul, kan? Tiba-tiba nak buat maksiat, tak apalah, itu tak ada lah. Itu kena ada takabur, sombong, tak nak buat maksiat. Dan sifat ini dikatakan ada pada iblis dia, aba wastakbara dia. Demikian juga ayat-ayat serupa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan iblis dari malaikat.
Biasanya sesuatu yang dikecualikan itu pasti merupakan bahagian dari al-mustasna minhu. Kata pengarang dia kata dalam ayat ini, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah Taala sebut, ketika kami katakan kepada malaikat, okey, makhluk yang pertama malaikat. Bila Allah Taala sebut kepada malaikat sujud kepada Adam illa iblis, maka mereka semua sujud melainkan iblis. Maka secara umum kita dapat fahami ayat ini seolah-olah bahawa iblis itu sebahagian daripada malaikat. Malaikat ni banyak, ada malaikat macam-macam jenis lah. Malaikat cabut nyawa, malaikat beri rezeki, malaikat itu, malaikat ini. Maka apabila suruh sujud, tak nak sujud illa iblis, seolah-olah iblis ini sebahagian daripada malaikat. Itu satu angle, boleh kita tengok begitu secara umum, kan, secara umum kita boleh nampak begitu, seolah-olah pada ayat ini, ayat dan tempat ini, Al-Baqarah ayat 34 ni seolah memberi gambaran bahawa iblis sebahagian daripada malaikat. Ada yang memberi pandangan sedemikian. Kita tengok apa dia kata lagi, sebab dia ada huraian dia lagi. Dia kata dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, dia menyebutkan bahawa tentang hal ini diriwayatkan banyak athar daripada ulama salaf, tetapi sebahagian besar dan merupakan riwayat Israiliyat. Tafsir Ibnu Katsir ni orang peganglah tuan-tuan, di Tafsir Bil Ma'sur, dan dia kata tentang riwayat ini ada menyebutkan riwayat Israiliyat. Israiliyat ni adalah riwayat yang boleh dengar, kalau betul kita boleh terima, kalau tak betul dengan syariat kita kena tolak tepi, kan. Okey, dia ada 3 hukum iaitu Israiliyat. Allah lebih mengetahui tentang kebenaran sebahagian besar darinya. Sebahagian riwayat itu adalah palsu kerana bertentangan dengan fakta. Al-Quran sudah mencukupi bagi kita untuk tidak menggunakan kisah-kisah masa lalu, kerana kisah-kisah itu tidak akan terlepas dari perubahan, penambahan maupun pengurangan. So pendapat yang begitu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah riwayat Israiliyat kurang tepat, yang mengatakan iblis adalah sebahagian daripada malaikat, dia kata. Di samping itu mereka tidak memiliki hafiz yang menjamin dari pemalsuan dan penciplakan, maksudnya dia meniru, sebagaimana ulama dan para hufaz yang telah membukukan hadis dilengkapi dengan penjelasan kedudukannya yang sahih, hasan, dhaif, munkar, matruk dan makzub. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir ini dia belum disaring lagi. Sebelum disaring, dia tengok secara detail secara umum riwayat-riwayat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab itu ada riwayat sedemikian, apabila telah disaring kata-kata baru tahu sebenarnya boleh pakai ke tidak. Kata pengarang, mereka mengenal para pemalsu dan pendusta yang majhul dan jenis perawi lainnya. Semua itu adalah demi melindungi posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku penutup para rasul dan junjungan umat manusia dari dusta yang dialamatkan kepada beliau atau diriwayatkan sesuatu yang tidak berasal dari beliau. Dalil yang mereka pegang bahawa Allah mengecualikan iblis dari malaikat merupakan dalil yang qat'i, maksudnya dalil yang pasti. Hal itu kerana boleh jadi al-istisna dalam ayat tu tadi. Pengecualian di sini adalah istisna munqati', iaitu pengecualian yang terputus, yang dan memang demikianlah kenyataannya, sekadar untuk membezakan, dia kata. Pasalnya ada kenyataan tegas yang mengatakan bahawa iblis adalah dari golongan jin. Ada ayat lain yang menerangkan. Jadi ada, tadi dikatakan iblis sebahagian daripada malaikat, tapi sebenarnya tak tepat. Ada ayat lain. Apa? Suratul Kahfi ayat 50. Apa Allah Ta'ala sebut? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu ayat Kahfi ayat 50. Apa Allah Ta'ala sebut? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Maka ayat 50 ni menafikan ayat yang pertama tadi. Ada sebenarnya dalam Quran. Allah Ta'ala sebut lagi pada tempat yang lain bahawa suruh sujud, malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Dan Allah Ta'ala sebut iblis ni kana minal jinni. Iblis
sebahagian daripada jin. Bukan keseluruhan jin, sebahagian daripada jin. Macam manusia, semua manusia, dalam manusia tu ada Yahudi, kan? Dan Yahudi tu Allah Ta'ala siap kod dalam Quran, walan tarda. Lan ni dia kata tidaklah. Lan ni Allah yang cipta. Allah Ta'ala tahu dia makhluk ciptaan Allah tu. Lan ni memang berat, payah, susah, kan? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Golongan Yahudi, Nasrani ni dia lan, tidak lan tu tidak, payah nak boleh dia tu. Beza kita kalau sebut orang Melayu, Indonesia, Jawa, Mendeling, Bajau ke, dia tak masuk dalam kategori yang disebut lan tu tadi. Tapi bila Allah Ta'ala sebut lan tu, nama Yahudi tu macam itu, sejenis manusia yang sifat dia memang buruk, dan payah untuk beriman dia. So ini dia kata iblis tu daripada golongan jin dia. Sementara itu kita memiliki dalil sahih yang memastikan bahawa jin bukanlah malaikat. Mahu pun manusia. So jin ni bukan malaikat, bukan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya para malaikat diciptakan daripada cahaya. Ni kita dah bincang tu. Malaikat cipta daripada cahaya. Jin diciptakan daripada api, dan Adam diciptakan daripada tanah liat. So nampaklah memang berbeza. Ada diciptakan pada cahaya, ada diciptakan daripada api, dan ada diciptakan pada tanah. So ini kategori makhluk Allah yang besar, kan? Tak ada pula ada jenis lain kita panggil jenglot pula, kan? Jenglot tu dia masuk geng-geng jin ni lah. Dia letak nama baru, kan? Nama jenglot ke apa, ikut suka lah, kan? Hantu panjang, hantu kongkong, kan? Hantu tu gini, kan? Hantu jenis-jenis jin juga dia masuk dalam kalangan jin, dia kata. Okey. Ini disebut dalam hadis Muslim. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian Hasan Al-Basri pula menyebutkan, dia kata iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Ini dikotlah ulama, dikot kata-kata ulama. Hasan Al-Basri ni golongan tabi'in, orang yang dipegang kata-kata dia. Hasan Al-Basri pula disebut iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Dia dikuat kali hujah dia. Ini disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata. Kemudian pendapat yang ditegaskan oleh Ibn Taymiyah, kemudian dia bawa pandangan Ibn Taymiyah adalah bahawa syaitan itu tergolong malaikat dari segi rupa. Ini pandangan. Itu pandangan ulama. Bila dia baca, faham tu, baca itu, baca ini, baca ulama ni banyak benda dia baca, kitab dia baca. Jadi dia ada dalam pemikiran dia kefahaman sendiri, benda-benda yang mungkin ada keliru, ragu-ragu. Bila dia baca banyak, dia faham begini, maka dia berikan pandangan dia. Ini kata Ibn Taymiyah berdasarkan pandangan dia. Dia kata pendapat yang ditegaskan oleh Ibn Taymiyah adalah bahawa syaitan itu tergolong malaikat dari segi rupa dia. Rupanya, bukan maksudnya yang lain. Dari segi rupa dia tu, dia tu boleh dikategorikan macam malaikat, kata Ibn Taymiyah. Tetapi tidak tergolong malaikat dari segi asal usul atau dari segi macamnya, bentuk-bentuknya. Tak. Dia hanya dari sudut rupa je. Dia tu seperti malaikat. Sudut rupa sahaja. So sifatnya umum. Itu sebut dalam Majmu' Al-Fatawa. Okey. Kemudian dia masuk tajuk baru. Kita ambil satu lagi ni. Tajuk ni pendek aja ni. Apakah syaitan adalah asal jin atau salah satu dari mereka? Dia kata, ketika kita menemukan nas-nas yang sarih, iaitu nas-nas yang jelas yang menunjukkan bahawa syaitan adalah asal jin atau salah satu dari mereka, meskipun yang kedua ini lebih mungkin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Al-Kahfi 50. Ibn Taymiyah berpendapat bahawa syaitan adalah berasal daripada jin, sebagaimana Adam adalah asal daripada manusia. So dia berikan kita penerangan yang lebih jelas. Sebab ada pandangan-pandangan ulama tadi. Pandangan ulama Ibn Taymiyah kata begitu, begini, yang boleh menyebabkan kita jadi goyang. Maka diletakkan satu tajuk dan dibawa balik kalam Ibn Taymiyah. Dia kata syaitan adalah asal daripada jin. Dia kata sebagaimana kalau kita Adam adalah asal manusia. Sebut Adam adalah daripada
manusia, kan? So Adam tu asal manusia, Adam tu sebahagian daripada manusia. Begitulah syaitan sebahagian daripada makhluk Allah yang namanya jin. Okay. Begitulah kerangka yang boleh kita faham berkaitan. Jadi saya rasa untuk pagi ni kita berhenti kat situ dulu. So pagi ni kita cover satu tajuk, iaitu berkenalan dengan makhluk, iaitu yang kuliah kita lepas kita dengan jin. Pagi ni kita masuk dengan syaitan pula. Kita nampak syaitan ni bagaimana kedudukan dia. Kalau dia ni jin ke bukan jin, atau dia ni malaikat ke, kita dah jelas. Bagaimana pula kedudukan dia dalam golongan jin? Dia ni berada dekat mana? Asal usul dia, perbezaan dia, kerangka tentang syaitan itu. Dan dia cerita sedikit tentang iblis. Jadi insyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan masuk lebih dalam ni, tengok di sudut makanan, bagaimana boleh nikah ke tak boleh, membiak, bagaimana pula makhluk-makhluk ini dia berkembang. Sangat penting untuk kita ketahui, sebab kita duduk dekat dunia ni, kita duduk dengan makhluk tu sekali, dan makhluk tu nampak kita tak nampak dia. Problem tuan-tuan. Makhluk yang dia nampak kita tak nampak dia. Memang kita kena tipu je dengan dia, kan. Dia pula dalam perangai buruk, kan. Tak beriman. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia punya ruang untuk dia manipulasi manusia, ambil kesempatan tu terlalu besar. Dia tipu sikit je percaya. Kita pula jenis makhluk tak nampak, senang nak percaya, senang takut. Gelap je, tutup lampu, kata hantu, kan. Orang kita. Jadi bila kita kenal, kita faham makhluk-makhluk ini, jadi kita lebih, hati kita tu lebih firm. Mana kita pergi, apa tindakan, kefahaman, apa-apa berlaku yang melibatkan makhluk-makhluk ini, tindak tanduk dia, bagaimana tipu daya ni, dia nanti akan berakhir dengan tipu daya jin, bagaimana dia tipu daya yang merosakkan kita ni. Sangat penting untuk kita fahami yang baik. Sekadar itu untuk pagi ni, insyaAllah moga memberi kebaikan pada kita semua, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yattabi'una syaqiyya wala matruda wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.